Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke FOC. Okey guys, hari ni video santai-santai je. Aku nak share barang camping yang aku dah pakai lebih daripada 2 tahun. Ada yang aku dah pakai lebih kurang dekat-dekat 5 tahun, dekat 6 tahun pun ada. Jadi hari ni dah lama lah tak buat video dekat rumah kan. Last waktu PKP itu. Yalah, aku minggu ni aku nak keluar camping, keluar kayak fishing pun cuaca tak berapa okey lah. Met Malaysia pun bagi amaran ribut petir lah apalah kan. Aku pergi mancing pun aku pergi pancing waktu malam lah. Tapi aku tak buat video lah. Okey, balik kepada sharing hari ni Okay, sebenarnya barang-barang camping aku tak banyak guys. Barang-barang yang aku ada adalah barang yang memang aku pakai dan aku nak pakai. Aku tahu aku akan pakai. Baru aku simpan. Yang aku rasa memang aku tak pakai, memang aku let go je lah. So aku tak adalah koleksi barang-barang camping, memang tak ada. Jadi aku nak share hari ni barang-barang camping yang aku dah pakai lama. Boleh jadi benda ni aku suka sebab tu aku pakai, dan boleh jadi juga benda ni berkualiti lah sebab tu aku boleh pakai lama, dan boleh jadi kedua-duanya. Jadi aku terus kepada sharing hari ni. Untuk benda yang paling lama aku pernah pakai, aku pakai adalah yang ini ni. Ini close up sikit barang dia. Cook set yang ada 4 item 5 item main dalam dia. Yang ni antara barang yang paling lama aku dah pakai lah. Tengok rupa dia macam mana lah. Kesan-kesan penggunaan dia tu. Tengok bawah dia. Cook set ni aku beli dekat Shopee tak silap aku. Aku beli dalam tahun 2016 hujung-hujung kalau tak silap. Sebab aku check video aku yang pertama, video YouTube aku yang pertama dekat channel ni, aku dah pakai, aku dah start pakai. Jadi mungkin aku mestilah beli sebelum-sebelum tu. So anggaran aku dalam 2016 last lah, akhir. Jadi lebih kurang 5 tahun lebih lah. Dekat-dekat 6 tahun aku pakai. Ni cook set ni dia murah je geng. Dekat masa tu harga dia anggaran dalam 50 lebih ke 60 lebih macam tu lah. Ada brand dia tapi dah hilang lah. Dulu ada dekat dia punya periuk ni ada tulis dia punya brand, tapi dah hilang dah. Dah banyak aku guna campfire kan, dia dah terbakar habis. So ni lah dia. Aku rasa benda ni memang sangat-sangat berbaloi lah. Satunya harga dia memang murah, and then tahan lama, dan dia compact, dia ringan. Dekat Shopee sebenarnya aku rasa banyak macam ni, memang banyak set macam ni. Dia punya chop brand je lain-lain, tapi bendanya sama je, OEM, made in China. Jadi aku sangat recommended lah kalau korang baru-baru start nak camping kan. Elok beli yang macam ni lah, memang tahan lama lah. Memang berbaloi lah. Jadi ni menjadikan cook set ni antara barang camping yang paling lama lah aku pernah pakai, lebih kurang dekat-dekat 6 tahun. Tapi aku rasa normal kot orang pakai barang camping ni 5 tahun, 6 tahun, mungkin sampai 7 tahun, 8 tahun, mungkin 10 tahun pun. Tapi kita tengok juga dia punya kekerapan pakai tu. Kalau pakai 2-3 bulan sekali ataupun setahun 2 kali, memang no wonder lah, memang boleh tahan sampai 10 tahun. Yang aku ni at least aku pakai 3 ke 4 kali sebulan tau. Jadi memang penggunaan kerap lah. Tapi dia masih okey lagi, masih boleh guna lagi, walaupun rupa dia tak berapa cantik dah. So aku rasa memang sangat-sangat berbaloi lah beli cook set dengan harga yang macam tu, boleh tahan lama. So itu adalah barang pertama yang paling lama aku pakai, cook set daripada Shopee. Okey, untuk barang kedua, yang antara barang yang paling lama aku pakai adalah yang ini. Oops. Ni geng, nampak kena close up. Backpack aku benda bawah ni. Alright. So ni adalah close up dia. Bag ni brand dia adalah Osprey. Model dia adalah Atmos 50 AG. So ni rupa bag dia. Bag Osprey ni dia punya kapasiti adalah 50 liter. Tapi aku tak pakai dia punya top cover ni. Aku remove dia punya top cover. Aku rasa mungkin tinggal 45 liter lah lebih kurang. Jujurnya aku beli dekat masa tu aku beli dekat seller dekat FB tau. Jadi aku tak rasa benda ni ori lah. Mungkin orang cakap black market ke apa, tapi lantak kan. So aku beli lebih kurang dalam 2016, ujung-ujung juga kot. So ni pun lebih kurang macam cook set jugalah. Aku dah pakai dekat-dekat 6 tahun. So setakat ni
masih okey lagi jahitan dia, dia punya strap dia semua masih okey, tak ada yang putus, tak ada yang koyak apa. Cuma dekat bahagian bawah ni lah mungkin geseran sebab kita naik turun lembah apa semua tu kanan duduk kan, sebab itulah dia koyak dekat bahagian bawah dekat frame tu. Dan ini adalah merupakan satu-satunya beg aku untuk beg berkapasiti besar, 45 liter lebih kurang macam tu. Dan semua trip memang aku pakai beg ni lah, kecuali trip laut. Komen aku okey lah, beg ni memang okey, so far so good lah. Dan aku akan pakai lagi lah, selagi boleh pakai aku akan pakai. So ni adalah barang kedua yang paling lama, lebih kurang macam tu jugalah. Aduh mak, apa benda lalu ni, lebih kurang 6 tahun aku dah pakai beg ni. Barang yang ketiga yang lama aku pernah pakai adalah yang ini. Pisau Mora Pathfinder, daripada brand Moranif. So ni adalah pisau untuk all purpose survival knife, apa semua, bushcraft, semua aku akan pakai pisau ni lah. Dan ini adalah merupakan satu-satunya pisau yang aku bawa untuk semua camping sekarang ni, laut ke, tasik ke, sungai ke, semua memang aku bawa pisau ni lah. Cuma walaupun untuk pergi laut kadang dia akan karat, tapi balik tu aku bersihkan balik lah. Dan dulu aku bawa parang satu dan pisau satu tau. And then bila aku tengok betul-betul lah penggunaan aku, sebenarnya aku cuma perlukan satu pisau yang besar saja tau. Setakat nak potong-potong kayu yang besar-besar lengan budak, still boleh lah. Maksudnya aku boleh buat benda-benda yang aku kena buat dekat campsite tu menggunakan satu ni je. Jadi sekarang ni aku memang tak bawa parang lah, aku memang bawa satu pisau ni saja. Jadi komen aku untuk Mora Pathfinder ni, okey, untuk detail dia sikit lah, aku tunjuk sikit lah dia punya details. So ni adalah pisau dia, pisau yang aku gunakan. Ni dia pisau dia. Ni dia punya sarung dia, rupa sarung dia. Condition dia macam mana nak cakap nak cakap abuse boleh juga boleh kata macam abuse juga. Dia punya panjang dia adalah 6 inci lebih dia punya bilah dia ni. So panjang, sebab tu aku boleh buat kerja-kerja yang parang boleh buat pun dia boleh buat lah, walaupun dia agak limited lah sebab dia size dia agak kecil, tapi so far boleh lah, boleh pakai. Dulu awal-awal dulu dia ada coating lah dekat bilah dia ni, ada coating hitam, tapi sekarang ni memang dah hilang lah, memang dah tak ada lah. Sebab tu dia mudah berkarat. So pisau ni sebenarnya aku tak beli, pisau ni Moranif bagi dekat aku. So terima kasih Moranif lah, aku masih pakai lagi. Aku masih pakai lagi, dan performance dia aku sangat-sangat berpuas hati lah. Dan aku akan terus pakai pisau ni selagi okey, selagi boleh pakai aku akan pakai lah. So komen aku, pisau Mora Pathfinder ni memang bolehlah dijadikan sebagai all purpose. Untuk aktiviti camping, outdoor, semua ni memang boleh dijadikan sebagai satu-satunya pisau. Kau nak buat survival knife ke, bushcraft knife ke. Even aku pernah siakap monster tau, gunakan satu pisau ni saja aku proses ikan tu dekat laut. Jadi aku boleh cakapkan pisau ni sebagai all-rounder lah, memang boleh lah buat semua benda. Boleh strike apa, ferro rod, memang semua boleh lah. Jadi konklusi dia aku suka lah pisau ni, sebab tu aku masih pakai dan aku tak cari pisau lain lah. Itu barang yang ketiga. Okey, barang yang keempat Barang keempat yang aku lama pakai adalah kasut ni, Altama Maritime Assault Mid-Cut. Tu brand dengan model dia. Brand dia adalah Altama. Aku beli dekat kedai tactical, harga dia lebih kurang 300.5. Lupa harga untuk beg tadi ni 500 masa aku beli. Pisau ni harga dia value dalam 400 lebih lah. Kasut ni 300.5 yang ni aku beli. Okey, kasut ni nampak design dia macam ni kan. Sekejap, tunjuk close up Okey guys, ini close up untuk kasut yang aku gunakan daripada brand Altama. Okey, tapak dia macam gini. So nampak design dia simple kan, macam design kasut takraw je kan, kasut warrior. Tapi kasut ni bukan kaleng-kaleng kasut ni adalah kasut tactical yang didesainkan dan digunakan oleh askar elit luar negara untuk operasi darat dan air. Ada beberapa negara lah yang pakai kasut ni.
mungkin sesuai dengan keadaan kat sana kan. Mungkin nampak macam biasa, tapi mungkin daripada segi material, daripada details dia punya design, dan juga daripada segi ketahanan dia, mungkin kat situ lah kot special dia. Sebab itulah dia boleh digunakan sebagai peralatan tentera kan. Untuk aku pula, komen aku, kasut ni aku gunakan untuk semua camping aku, kecuali laut je. Yang darat semua aku pakai lah, termasuk juga untuk ride. Dulu kan aku pakai motor custom kan, ala-ala cafe racer gitu kan. Jadi memang kenalah dengan style-style ala-ala military tu, memang kenalah. Even sekarang pun aku masih pakai kasut ni. Hari tu aku ride pusing Malaysia pun aku pakai kasut ni juga. Sebab aku rasa design dia agak boleh dikatakan casual jugalah, boleh kena dengan semua apa benda aktiviti korang pakai pun boleh. Outdoor boleh, nak pergi jalan-jalan pun boleh sebenarnya. Design dia dekat-dekat dengan Converse pun ada juga rupa dia kan. Daripada segi ketahanan setakat ni memang okey, tak ada koyak, tak ada apa, jahitan pun okey lagi. Dia punya tapak pun boleh dikatakan berapa persen, 20%, 30% kot yang dia punya wear and tear dia. Jadi overall dia, aku suka kasut ni. Cuma daripada segi grip, grip dia kalau dekat batu-batu sungai, batu yang licin tu, menang kasut Getah lagi lah, secara jujurnya. Tapi aku still suka kat pakai kasut ni. Sebab dia air boleh masuk, air boleh keluar. So kasut ni akan sentiasa kering lah. Dia tak adalah kaki kita kembang. Itu salah satu yang aku suka lah tentang kasut ni. Benda yang keempat aku guna lebih kurang 3 tahun lebih. Camping gear yang kelima Yang kelima aku pakai agak lama. So adalah yang ini, Nature Hike Cloud Up 2 kemah daripada Nature Hike. Yang ni aku pakai 2 tahun lebih. Antara kemah yang lama lah aku pakai. Tapi bukan kemah pertama aku. Tapi setakat ni memang inilah kemah yang aku pakaikan untuk semua trip camping aku. Dan ini adalah satu-satu kemah yang aku ada sekarang. So ni adalah 2 person punya tent. Berat dia antara yang teringan lah dalam kategori freestanding tent dekat pasaran sekarang untuk 2 person. Freestanding tu dalam kurungan dia jenis kemah yang ada frame, yang bukan kena ada hiking pole untuk dia berdiri. Dia boleh berdiri sendirilah. So berat dia 1.7, jadi dia memang kategori dia tak adalah ultralight tapi ringan lah. Dan dia punya storage pun compact macam ni je, compact. So setakat aku pakai dekat 2 tahun lebih ni. Mula-mula dulu memang cemerlang lah, tapi dah akhir-akhir ni dekat akhir-akhir ni dia punya waterproofness tu dah semakin kurang. Tapi aku rasa secara jujur je lah, aku dah test banyak kemah. Walaupun bukan kemah aku pernah test banyak kemah. Sebenarnya kemah yang harga ribu-ribu pun sebenarnya lama-kelamaan dia punya waterproofness tu boleh hilang boleh berkurang. Semuanya disebabkan faktor macam mana kita simpan dan macam mana kita cuci. Jadi solution dia untuk kemah aku ni, aku spray dia punya fly sheet luar tu dengan ada coating silikon ke apa, tapi untuk waterproof untuk tambahkan waterproof. So aku beli kat Shopee, just aku spray je lah. So sekarang ni okey lah, boleh pakai. Cuma kalau hujan terlalu lebat sangat, baru dia akan meresap lah. Kalau hujan biasa-biasa je okey. Jadi komen aku, okey, harga dia masa aku beli hari tu dekat-dekat 400 lah, dalam 380 macam tu. Tapi aku tengok sekarang ni harga dia dekat Shopee macam lagi naik lagi 400 lebih, 500 pun ada. Tak pasti kenapa, mungkin demand tinggi kot untuk model ni, sebab tu harga dia dah naik lah. Overall aku memang suka kemah ni dan aku akan continue pakai. Selagi boleh pakai aku akan pakai. So ni adalah barang yang kelima kemah daripada Nature Hike. Barang yang keenam adalah gergaji daripada Silky Saw. So yang ni dia punya model adalah, tengok, Ultra XL 250, tak silap aku, 24cm dia punya size ni. Kita close up sikit. Ini close up dia. So ni gergaji daripada brand tersohor daripada negara Jepang. Silky Saw. So di kalangan camper ataupun bushcrafter seantero dunia, memang antara brand yang terkenal lah untuk digunakan waktu camping, even untuk kerja-kerja kat rumah. Biasanya aku akan bawa untuk trip-trip dekat darat, kat sungai biasanya.
Dan bukan setiap kali camping lah aku bawa. Bila aku rasa camping tu aku banyak nak memotong ataupun ada nak buat projek bushcraft ke apa, barulah aku akan bawa gergaji ni lah, gergaji daripada Sirkisaw ni. Untuk performance dia, untuk dia punya efisiensi untuk memotong tu, aku rasa untuk Sirkisaw ni memang tak perlu dipertikaikan lagi lah, memang terbaik lah. Cumanya daripada segi penggunaan dia, kalau salah teknik tu, boleh jadi dia punya hujung tu boleh patah lah. Jadi kena gunakan teknik yang betul, baru okey lah. Sebab banyak kes dia punya hujung tu patah sebab teknik potong tu salah. Jadi itulah, kena hati-hati sikit. Komen aku memang aku suka dan aku akan continue pakai lah. Memang sangat-sangat membantu lah kalau banyak kerja-kerja nak memotong. So tu barang ke-6. Harga dia lebih kurang 240 plus macam tu, tapi ni Sirkisaw bagi kat aku. So tu je lah barang nombor 6, gergaji daripada Sirkisaw. Barang yang ke-7 dan barang yang terakhir adalah water filter daripada brand Sawyer. Close up. So ni adalah dia punya filter. Memang kecil je, sangat-sangat compact. So brand dia adalah Sawyer. Dan ni model dia adalah Sawyer Mini. Dan ni adalah dia punya bag untuk kita isi air sebelum kita filter lah. Kita masuk, kita pasang kat sini dan kita picit untuk filter air tu. Untuk filter ni aku dah pakai at least 2 tahun lebih lah. Sebenarnya aku lupa bila aku start pakai, tapi memang lebih daripada 2 tahun. Harga dia masa aku beli tu dalam 120 lebih ataupun 130. Sekarang pun harga dia still sama. Dia punya saiz memang compact, aku suka. Dan dia punya saiz tapisan dia lebih kecil lah compare dengan kompetitor dia, iaitu aku lupa nama dia. Aku letak gambar lah, aku lupa nama dia, tapi dia besar sikit. Untuk Sawyer ni aku akan bawa untuk trip-trip yang aku pergi sungai. Keduanya trip yang kena trekking jauh, dan aku tahu ada water point dekat atas, dekat mana-mana ada water point, sebab kita tak perlulah depends pada water ataupun air yang kita bawa. Bila kita ada benda ni, in emergency kita boleh gunakan filter ni untuk ambil air dekat sumber yang ada lah dalam perjalanan tu. Selain daripada camping outdoor, aku memang recommend lah untuk ada satu Sawyer water filter ni dalam korang punya emergency bag ataupun apa-apa bag lah. Sebab dia sangat-sangat berguna in case kalau bencana ke apa ke, bekalan air terputus ke, banjir ke, at least ni korang boleh gunakan untuk filter air yang ada dekat korang untuk dijadikan sebagai air untuk minum lah, belum bantuan tiba ataupun apa-apalah. Tapi itu worst case scenario lah. Kalau tak terjadi sampai macam tu, tak perlulah buat. Tapi kalau terjadi, adalah untuk benda ataupun alat yang korang boleh gunakan untuk korang dapatkan sumber air yang at least selamat sikit lah untuk minum. Yang ni adalah barang camping yang ke-7 yang aku dah pakai lebih kurang 2 tahun lebih. Ok guys, so tu tadi 7 barang camping yang aku dah gunakan lebih daripada 2 tahun. Maksimum ada yang dekat-dekat 5 tahun, 6 tahun. Jadi untuk barang-barang camping yang tak ada dekat sini, yang aku pernah gunakan dulu-dulu, jadi tak bermaknalah barang tu tak baik, tak berkualiti ke apa. Mungkin barang tu aku tak perlukan sangat, ataupun mungkin benda tu tak sesuai dengan aku. Untuk orang lain mungkin tak samalah. Jadi ini adalah perkongsian based on aku punya personal punya experience dan penggunaan peribadi aku. Okey, jadi itu saja kot aku rasa perkongsian untuk kali ni, barang-barang camping yang aku dah pakai lama. Terima kasih kepada korang yang telah menonton video ni sampai ke akhir. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye gang.